Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Al-Azati binti Muhammad Nazari. Seperti mana yang kita tahu bahawa baru-baru ini telah keluar satu kenyataan berhubung proklamasi darurat yang dikeluarkan oleh Istana Negara. Kenyataan ini telah disampaikan sendiri oleh Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana beliau telah diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Diraja berhubung proklamasi darurat. Dalam hal ini memandangkan dunia sedang berhadapan dengan ancaman pandemik COVID-19 yang secara langsungnya telah memberi impak kepada ekonomi negara kita, jadi pengisytiharan darurat ini boleh dibuat pada bila-bila masa oleh YDPA. Bentuk pengisytiharan darurat yang berkuat kuasa di negara kita bukanlah satu bentuk rampasan kuasa tentera, tetapi sebaliknya sepanjang tempoh darurat ini, kerajaan awam akan terus berfungsi. Kesan daripada pengisytiharan darurat ini muncul 5 impak darurat pentadbiran terhadap pembangunan wilayah yang akan berlaku. Kesan yang pertama ialah apabila darurat ini diisytiharkan, kuasa akan dikendalikan sepenuhnya oleh YDPA. YDPA boleh memansyurkan undang-undang yang dinamakan Ordinans. Sekiranya baginda berpuas hati dalam keadaan-keadaan tertentu, baginda berhak mengambil tindakan dengan serta-merta. Namun sekiranya Parlimen bersidang, kuasa akan diambil alih oleh ahli-ahli Parlimen pula. Yang keduanya pula adalah kerisauan kita di mana tak kala darurat ini diumum dan Parlimen digantung, pemusatan kuasa boleh berlaku kepada badan eksekutif menyebabkan undang-undang boleh diluluskan tanpa sidang Parlimen. Ini dapat menimbulkan rasa tidak yakin kepada pelabur untuk melabur di negara kita. Hal ini menyebabkan pelabur beranggapan bahawa kerajaan kita tidak mempunyai kerajaan yang kukuh. Ianya kerana tak kala darurat berkuat kuasa, perlembagaan akan digantung dan pentadbiran akan ditentukan oleh pihak eksekutif. Jadi kesan daripada itu, kurangnya pelabur di negara kita akan menyebabkan taraf hidup rakyat akan berkurang. Kekurangan pelabur di negara kita menyebabkan aktiviti ekonomi di negara kita akan tidak berkembang. Hal ini akan merisaukan rakyat di mana kurangnya peluang pekerjaan di negara kita menyebabkan rakyat sukar untuk memperoleh pendapatan bagi menyara hidup dan sekaligus menyebabkan taraf hidup rakyat akan semakin menurun. Selain daripada rakyat, negara juga turut menerima tempias di mana akan berlakunya kemelesetan ekonomi disebabkan oleh pelabur asing yang lari. Hal ini menyebabkan pendapatan negara akan mengalami masalah penurunan dan mata wang akan jatuh. Negara juga akan terus mengalami masalah ekonomi yang agak tenat, tambah-tambah lagi apabila darurat ini diisytiharkan. Namun di samping timbulnya kesan negatif daripada pengisytiharan darurat ini, muncul juga kesan-kesan positif di mana kita dapat lihat negara akan dapat mengawal dan mengurangkan pergolakan politik yang tidak stabil. Sepanjang tempoh pengisytiharan darurat ini berkuat kuasa, sebarang aktiviti politik di negara kita akan terkendala dan sebarang pilihan raya juga tidak akan dapat dilakukan. Jadi dengan itu, negara tidak akan menimbulkan isu lompat parti dan rusuhan politik di negara kita juga akan dapat dielakkan. Jadi jika kita lihat di sini bahawa pengisytiharan darurat ini telah menimbulkan pelbagai impak maupun impak negatif ataupun impak positif kepada pembangunan wilayah di negara kita. Jadi setakat itulah saja perkongsian daripada saya mengenai impak darurat pentadbiran terhadap pembangunan wilayah di negara kita. Sekian, terima kasih.